Tema yang ketiga di dalam kandungan kurikulum sains tahun 5 adalah tema sains fizikal. Bagi tema sains fizikal, terdapat dua tajuk utama yang terkandung di bawah tema sains fizikal iaitu tajuk elektrik dan haba. Dalam tajuk elektrik, murid-murid diperkenalkan dengan tiga subtopik iaitu sumber tenaga elektrik, litar bersiri dan litar selari serta keselamatan pengendalian peralatan dan penjimatan elektrik. Hanya satu standard pembelajaran bagi topik sumber tenaga elektrik iaitu menjelas dengan contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik. Bagi topik kedua dalam tajuk elektrik adalah litar bersiri dan litar selari. Terdapat 7 standard pembelajaran yang menghuraikan tentang topik ini. Standard pembelajaran pertama adalah murid boleh mengenal pasti susunan mentol secara bersiri dan selari dalam litar elektrik lengkap. Standard pembelajaran kedua, murid boleh melakar rajah litar bersiri dan litar selari menggunakan simbol, diikuti dengan standard pembelajaran ketiga iaitu membanding dan membezakan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. Bagi standard pembelajaran keempat, murid perlu mengeksperimen untuk membezakan kecerahan mentol dalam litar bersiri atau selari dengan mengubah bilangan mentol. Dan standard pembelajaran kelima, murid perlu mengeksperimen untuk membezakan kecerahan mentol dalam litar bersiri atau selari dengan mengubah bilangan sel kering. Standard pembelajaran terakhir bagi litar bersiri dan litar selari adalah murid boleh menjelaskan pemerhatian tentang litar bersiri dan litar selari melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Bagi topik ketiga dalam tajuk elektrik adalah keselamatan pengendalian peralatan dan penjimatan elektrik. Terdapat 4 standard pembelajaran di dalam topik ini. Standard pembelajaran pertama adalah menjana idea faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik dengan menjalankan aktiviti. Antara cadangan aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru adalah menjalankan aktiviti menganalisis penggunaan tenaga elektrik di rumah atau sekolah berdasarkan bil elektrik bulanan. Murid boleh membuat perbandingan bil elektrik dengan rakan-rakan yang lain dan membuat perbincangan tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik bagi sesuatu caj bil yang tinggi. Standard pembelajaran kedua ialah menjelas dengan contoh kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Standard pembelajaran ketiga adalah memerihalkan langkah keselamatan ketika pengendalian peralatan elektrik. Standard pembelajaran terakhir bagi litar bersiri dan litar selari adalah murid boleh menjelaskan pemerhatian tentang keselamatan, pengendalian peralatan dan penjimatan elektrik melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Guru boleh melaksanakan pentaksiran sebaik sahaja selesai mengajar ketiga-tiga topik di dalam tajuk ini. Guru boleh memberi tahap penguasaan 1 apabila murid boleh memberi contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik. Tahap penguasaan 2, mengenal pasti litar bersiri dan litar selari berdasarkan rajah litar yang diberi. Tahap penguasaan 3, membina litar bersiri dan litar selari dan melakar rajah menggunakan simbol. Tahap penguasaan 4, menjana idea kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Tahap penguasaan 5, membuat kesimpulan faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari dari aspek bilangan mentol dan bilangan sel kering. Dan tahap penguasaan 6, berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang keselamatan pengendalian peralatan dan penjimatan elektrik ke arah kehidupan yang lestari. Tajuk kedua di dalam tema sains fizikal adalah tajuk haba. Terdapat 7 standard pembelajaran yang terkandung di dalam tajuk haba. Standard pembelajaran pertama adalah menyatakan maksud haba dan suhu.
Standard pembelajaran kedua menyukat suhu dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul. Diikuti dengan standard pembelajaran ketiga, menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk melihat perubahan suhu apabila ais dipanaskan dan menentukan takat beku dan takat didih air dengan menjalankan aktiviti. Penggunaan ais telah ditentukan dalam menjalankan eksperimen ini bagi membolehkan murid menyukat takat beku ais sebelum ais tersebut dibiarkan mencair dan dididihkan. Standard pembelajaran keempat adalah membuat kesimpulan tentang kesan ke atas bahan apabila menerima haba dan apabila kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Standard pembelajaran kelima, menakkol kepentingan aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan harian. Guru boleh melaksanakan pentaksiran sebaik sahaja selesai mengajar kesemua topik dalam tajuk ini. Guru boleh memberi tahap penguasaan 1 apabila murid boleh menyatakan maksud haba dan suhu. Tahap penguasaan 2 apabila murid boleh menyukat takat didih dan takat beku air. Tahap penguasaan 3 mengitlak bahawa bahan menjadi panas apabila menerima haba dan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. Tahap penguasaan 4 menjelaskan melalui contoh tentang pengembangan dan pengecutan bahan dari segi penerimaan dan kehilangan haba. Tahap penguasaan 5 mentafsir data daripada graf suhu air lawan masa untuk menentukan takat beku dan takat didih. Tahap penguasaan 6 berkomunikasi secara kreatif dan inovatif bagi menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang kesan penerimaan dan kehilangan haba. Tema yang ketiga di dalam kandungan kurikulum sains tahun 5 adalah tema sains bahan. Bagi tema sains bahan, terdapat dua tajuk utama yang terkandung di bawah tema sains bahan, iaitu tajuk pengaratan dan jirim. Terdapat 6 standard pembelajaran yang terkandung di bawah tajuk pengaratan. Standard pembelajaran pertama adalah menyatakan ciri objek yang berkarat. 3 ciri bagi objek yang berkarat adalah mempunyai lapisan warna perang kemerahan, permukaan yang kasar dan struktur yang rapuh. Standard pembelajaran kedua, mengitlak bahawa objek yang diperbuat daripada besi boleh berkarat. Standard pembelajaran ketiga ialah mengeksperimen untuk menentukan faktor yang menyebabkan pengaratan. Standard pembelajaran keempat adalah memerihalkan cara mencegah pengaratan, diikuti dengan standard pembelajaran kelima iaitu menakkol kepentingan mencegah pengaratan. Standard pembelajaran terakhir bagi tajuk pengaratan adalah murid boleh menjelaskan pemerhatian tentang pengaratan bahan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Guru boleh melaksanakan pentaksiran sebaik saja selesai mengajar tajuk pengaratan. Guru boleh memberi tahap penguasaan 1 apabila murid boleh mengenal pasti objek yang berkarat dan tidak berkarat. Tahap penguasaan 2 apabila murid boleh memerihalkan objek yang berkarat. Tahap penguasaan 3 apabila murid boleh mengitlak bahawa pengaratan berlaku kepada objek yang diperbuat daripada besi. Tahap penguasaan 4 apabila murid boleh membuat kesimpulan faktor yang menyebabkan pengaratan. Tahap penguasaan 5 apabila murid boleh mewajarkan cara mencegah pengaratan yang sesuai berdasarkan objek. Dan tahap penguasaan 6 apabila murid boleh menjalankan projek mencegah pengaratan pada objek persekitaran dan membuat penakkulan terhadap kaedah yang digunakan. Terdapat dua subtopik di bawah tajuk jirim, iaitu keadaan jirim dan perubahan keadaan jirim bagi air. Bagi tajuk jirim, terdapat 5 standard pembelajaran yang menghuraikan tentang keadaan jirim. Standard pembelajaran pertama adalah menyatakan jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Seterusnya, standard pembelajaran kedua mengelas bahan atau objek berdasarkan keadaan jirim. Bagi standard pembelajaran ketiga adalah mencirikan sifat pepejal,
cecair dan gas dengan menjalankan aktiviti. Guru wajib melaksanakan aktiviti untuk meningkatkan kefahaman murid tentang sesuatu konsep atau maklumat jika pernyataan tersebut ada disebut di dalam DSKP. Standard pembelajaran keempat adalah mengitlak bahawa air boleh wujud dalam 3 keadaan jirim dengan menjalankan aktiviti. Bagi topik kedua dalam tajuk jirim adalah perubahan keadaan jirim bagi air. Terdapat 4 standard pembelajaran yang menghuraikan tentang topik ini. Standard pembelajaran pertama adalah mengitlak bahawa air boleh wujud dalam 3 keadaan jirim dengan menjalankan aktiviti. Diikuti dengan standard pembelajaran kedua iaitu menjelas dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima atau kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Standard pembelajaran ketiga pula adalah menghubung kait perubahan keadaan jirim bagi air dengan pembentukan awan dan hujan. Tajuk ini juga adalah kesinambungan daripada topik di tahun 2. Standard pembelajaran terakhir bagi tajuk perubahan keadaan jirim bagi air adalah murid boleh menjelaskan pemerhatian tentang perubahan keadaan jirim bagi air melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Guru boleh melaksanakan pentaksiran sebaik sahaja selesai mengajar tajuk ini. Guru boleh memberi tahap penguasaan 1 apabila murid boleh menyatakan jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Tahap penguasaan 2 apabila murid boleh menyenaraikan proses perubahan keadaan jirim bagi air. Tahap penguasaan 3 apabila murid boleh mengelaskan bahan atau objek berdasarkan keadaan jirim. Tahap penguasaan 4 apabila murid boleh membuat kesimpulan proses perubahan keadaan jirim bagi air dari segi menerima atau kehilangan haba. Tahap penguasaan 5 apabila murid boleh merumuskan perkaitan proses perubahan keadaan jirim dengan pembentukan awan dan hujan. Dan tahap penguasaan 6 boleh diberikan kepada murid sekiranya ia dapat berkomunikasi secara kreatif dan inovatif dengan membuat analogi untuk menerangkan susunan zarah bagi sifat pepejal, cecair dan gas apabila menerima atau kehilangan haba.